sejahtera dan salam sehati sejiwa. Perayaan pelbagai kaum dan agama wajar dijadikan landasan untuk memperkukuh perpaduan serta persefahaman demi kemakmuran dan keamanan jangka masa panjang. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman berkata, menerusi perpaduan dan persefahaman sedemikian mampu menghalang perasaan curiga sesama kaum yang boleh membawa kepada kehancuran. Datuk Musa berkata perpaduan sangat penting bagi sebuah negeri seperti Sabah kerana didiami lebih 30 etnik kaum yang menjadi kunci kepada kemajuan negeri. Kita teruskan cara kita ini, iaitu kita kuatkan perpaduan kita. Dan insyaAllah dengan adanya perpaduan ini, kita tidak boleh diganggu-gugat. Boleh ada saudara Nasir yang cuba memecah belakang. Dan sekarang ini ada sekumpulan yang cuba bercakap bohong, membuat hasutan, mengatakan yang kita ini kerja nasional tidak buat apa-apa. Ini cuma tipu hela. Orang-orang yang kecewa, orang-orang yang mungkin diambil tindakan kerana membuat perkara yang tidak betul. Beliau berharap rakyat bijak menilai dan menjadikan iktibar apa yang berlaku di beberapa buah negara luar apabila perpaduan dan kepentingan rakyat gagal diberi keutamaan. Datuk Musa yang juga Ketua UMNO bahagian Libaran ditemui media dalam Majlis Rumah Terbuka Hari Raya Aidilfitri UMNO Libaran di Padang Taman Merpati Batu Tujuh, Sandakan. Kali ini UMNO Libaran menganjurkan Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri di 3 tempat iaitu di Kampung Padas, Kampung Tinusa 2 dan Taman Merpati. Penganjuran majlis seumpama itu di kampung terpilih di Libaran akan terus dilaksanakan pada tahun-tahun akan datang bagi memberi peluang rakyat bertemu dan beramah mesra dengan pemimpin negeri. Kerajaan Tempatan dan Perumahan bersama Persatuan Pemaju Perumahan dan Hartanah Sabah Syaridah berkongsi matlamat sama dalam memastikan aspek alam sekitar dititik beratkan dalam setiap projek pembangunan hartanah. Menterinya Datuk Seri Panglima Haji Nur memandang tinggi inisiatif Syaridah dalam penjagaan alam sekitar apabila persatuan berkenaan menandatangani perjanjian persefahaman MOU bersama Sabah Wetland Conservation Society dan sumbangan kepada Pusat Pemuliharaan Hutan Paya Bakau di Sabandar. Beliau berucap dalam jamuan sempena Malam Syaridah 2016 di Kota Kinabalu. Datuk Haji turut memuji kerjasama baik Persatuan Pemaju berkenaan dalam melaksanakan projek perumahan di Sabah. Dalam majlis ini, beliau menyampaikan sumbangan daripada Syaridah berjumlah RM5,000 masing-masing kepada Persatuan Pencegah Batuk Kering Sabata, Persatuan Orang Buta Pusat Walis Tuaran serta sebuah drone kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah. 8 adik-beradik yatim piatu dari kampung Segaliud Sandakan yang tinggal di sebuah rumah usang peninggalan ibu bapa mereka bakal memiliki sebuah rumah baharu yang lebih selesa. Mereka akan mendapat sebuah rumah perumahan rakyat termiskin PPRT. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sekong, Datuk Samsudin Yahya, pembinaan rumah PPRT itu menunjukkan kerajaan tidak pernah mengabaikan penduduk luar bandar. Beliau ditemui pemberita selepas menyerahkan surat kelulusan pembinaan sebuah rumah PPRT kepada Nur Alfiana Najam, anak sulung kepada 8 beradik tersebut. Datuk Samsudin juga mengingatkan Ketua Kampung dan Pengerusi Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK agar bertindak lebih proaktif mengenal pasti penduduk yang memerlukan bantuan. Dalam majlis ini, beliau mengumumkan peruntukan RM25,000 untuk menaik taraf masjid di Kampung Segaliud, Sandakan. Program Kembara Kerjaya Sabah dan Pengajian Orang Kurang Upaya OKU 2016 menawarkan 8,809 peluang pekerjaan dalam pelbagai sektor kepada rakyat negeri ini. Menteri Sumber Manusia Datuk Richard Riot berkata program yang menjelajah ke 7 daerah di seluruh Sabah bermula di Kota Kinabalu dan berakhir di daerah Beaufort pada 6 Ogos ini disertai 197 majikan serta 34 penyelia dari sektor swasta.
Program tersebut inisiatif kerjasama pelbagai agensi kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan majikan menerusi pendekatan strategi Lautan Biru Kebangsaan NBOS. Beliau berucap ketika merasmikan program Kembara Kerjaya Sabah, Konvoi Kembara dan Karnival Pekerjaan 2016 di Kota Kinabalu. Teks ucapan yang disampaikan Ketua Setiausaha Kementerian Sumber Manusia, Datuk Seri Adnan Abdul Rahman. Golongan vulnerable seperti OKU tidak dilupakan dalam program Kembara Kerjaya ini. Kami pun boleh dianggap macam pekerja macam biasa juga begitu. Nah, itu yang pertama dia lah. Dorang tidak semestinya takut sama kami. Bila kami mau kerja, dorang bilang, apa kami boleh buat untuk kamu orang bilang begitu. Tidak semestinya begitu. Jadi mesti kami pun mau cari kerja, orang pun boleh terima kami. Ternyata perniagaan sendiri. Saya menyewakan PNC Sub Karaoke. Jadi sekarang ni hari ni buat apa? Sekarang ni saya cuba-cuba nasib untuk bertemu juga untuk mencari peluang pekerjaan. Jadi apa pandangan kamu pasal hari ni? Saya rasa amat bertuah kerana mendapat peluang untuk mencari kerja ini. Program sama yang diadakan tahun lalu di Sabah itu berjaya menempatkan seramai 2,581 pencari kerja dalam pelbagai sektor pekerjaan. Sementara itu, ibu bapa yang mempunyai anak orang kurang upaya OKU tidak perlu berasa malu dan menyembunyikan anak mereka. Sebaliknya, tampil mendaftar di Jabatan Kebajikan. Ia bagi memudahkan bantuan disalurkan kepada mereka. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Haji Jainam Ahmad Ayyid menjelaskan selain bantuan, pihak kerajaan juga memberi latihan kemahiran kepada anak OKU agar mereka mampu berdikari pada masa akan datang. Kita ada di Sabah saja, ada sebanyak 25,024 orang kurang OKU lah yang telah berdaftar di seluruh negeri Sabah. Dan di Kota Kinabalu sahaja, sebanyak 4,434 orang yang telah didaftarkan di Kota Kinabalu. Tapi saya yakin dan percaya bahawa lebih banyak lagi di seluruh Sabah yang belum berdaftar. Dan bagi saya ingatkan di sinilah, saya ulang balik-balikkan bahawa ada dua pendaftaran. Satu, walaupun kau orang kaya kan, tak kaya kan, miskin kaya, kau mendaftar sebagai OKU. Sebab di bawah OKU, orang kurang upaya, orang istimewa, ada keistimewaan. Tak kira kau orang miskin, kau orang kaya. Beliau ditemui media dalam Majlis Karnival Pekerjaan dan Penggajian Orang Kurang Upaya OKU Program Kembara Kerjaya Sabah 2016 di Kota Kinabalu. Datuk Jainam berkata karnival yang memfokuskan OKU ini akan diteruskan pada masa depan demi masa depan mereka yang lebih baik. Alumni boleh menjadi pertubuhan badan bukan kerajaan NGO yang berperanan penting dalam menyumbang terhadap pembangunan sosioekonomi negeri. Menurut Timbalan Menteri Kejeraya Datuk Hajah Rosnah Abdul Rashid Sherlin, ahli alumni yang terdiri daripada pelbagai latar belakang dan kerjaya mempunyai kelebihan serta kemampuan untuk menyumbang tenaga dan buah fikiran dalam membangunkan pendidikan, budaya dan ekonomi. Katanya alumni juga menjadi katalis pembangunan negeri dan negara menerusi penglibatan dalam aktiviti kesukarelawan yang menjadi reformi sosial penting dalam berkongsi pengalaman dan kejayaan menerusi profesion masing-masing. Beliau berucap dalam majlis gala dan sambutan Hari Raya Aidilfitri 2016 alumni pelajar Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM di Kota Kinabalu. Bertemakan It's Time to Give, Datuk Rosnah yang juga alumni UIAM berharap malam gala ini menjadi titik tolak terhadap alumni yang mempunyai 1,300 ahli di Sabah menggembleng tenaga untuk menabur bakti kepada masyarakat. Yayasan Nur Jawhar akan terus menghulurkan bantuan kepada golongan yang memerlukan.
Pengerusinya Haji Alhamra Tun Johar berkata untuk memudahkan bantuan disalurkan, yayasan berkenaan akan mengadakan program ziarah ke satu daerah di negeri ini. Beliau ditemui media dalam sambutan Majlis Rumah Terbuka Hari Raya Aidilfitri di Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah HWKKS di Likas Kota Kinabalu. Majlis Anjuran Yayasan Nur Johar dan Unit Hemodialisis HWKKS ini sedikit sebanyak menceriakan pesakit dan mereka yang kurang bernasib baik. InsyaAllah nanti kita akan adakan mesyuarat apa-apa bantuan yang kita boleh bagi kepada pesakit-pesakit hospital ini. Kemungkinan besar juga kebanyakan pesakit-pesakit yang ada di hospital ini terdiri daripada orang-orang yang susah dan memerlukan, dan sudah pasti yayasan akan cuba memberikan bantuan sebaik mungkin kepada mereka. Turut berlangsung penyerahan 7 buah kerusi roda sumbangan yayasan berkenaan yang disampaikan penasihat Yayasan Nur Johar, Tuan Hajah Nolidah Tan Sri RM Jasni. Turut menerima sumbangan salah seorang pesakit cerebral palsy. Pelbagai juara dihidangkan dalam majlis ini. Seterusnya, kita ikuti peristiwa yang berlaku di Sabah dalam diari hari ini. Pada pukul 9 pagi akan berlangsung Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Felkra Berhad di Dewan Tabung Haji Sembulan Kota Kinabalu. Sementara pada pukul 11 pagi, Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Pejabat Perkeso Negeri Sabah di Wisma Perkeso Kota Kinabalu. Akhir sekali juga pada pukul 11 pagi, Majlis Kursus Ahli Lembaga Pengarah Badan Berkanun Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Paparan itu mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini.